Kita mulakan kuliah kita malam ini dengan bacaan mula kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ريب فيه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saya hormati Tuan Imam Barisan Jawatan Kuasa Surau Wangsa Melawati, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah muslimin dan muslimat yang didoakan kebaikan dan kesihatan sekalian, insya-Allah. Menyambung kuliah kita merujuk kepada kitab Muniyatul Musallih. Masih lagi membicarakan berkenaan dengan syarat sah sembahyang. Malam ni kita masuk syarat sah sembahyang yang keempat. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan keempat, mengetahui ia akan kaifiat sembahyang, seperti bahawa diketahui akan fardunya dan dibezakan dia daripada sunatnya. Baik. Syarat sah sembahyang yang keempat, orang yang nak sembahyang hendaklah mengetahui cara nak sembahyang. Kaifiat ni cara. Nah, tahu tu macam mana? Makna yang kata tahu itu boleh dibezakan antara yang mana fardu hak dalam sembahyang, yang mana satu sunat. Itu. Muka surat apa? 25. 25. Baik. Itu yang kata tahu. Jadi tahu beza yang mana dalam sembahyang tu fardu, yang mana dalam sembahyang tu sunat. Nah, takbiratul ihram tu fardu ke sunat? Takbir, lafaz takbir tu adalah fardu, wajib. Allahu akbar, yang tu fardu. Adapun perbuatan angkat tangan masa takbir itu sunat. Itu. Baca doa iftitah sunat. Kan? Baca Fatihah wajib, fardu. Baca surah sunat. Rokok, perbuatan rokok tu fardu, wajib. Bacaan tasbih dalam rokok tu sunat. I'tidal, perbuatan i'tidal tu fardu. Sami Allahu liman hamidah, kita duk sebut tu, yang tu sunat. Nah, kemudian sujud, sujud tu fardu. Bacaan tasbih dalam sujud sunat. Nah, duduk antara dua sujud, yang tu fardu. Bacaan dia sunat. Sujud kali kedua tu fardu. Nah, jadi kena tahu beza yang mana satu fardu, yang mana satu sunat. Yang kata sunat dalam sembahyang ni ada dua. Yang pertama, sunat hayat. Sunat hayat, kalau sekiranya kalau kita tinggal, tak perlu diganti dengan sujud sahwi. Apa dia sunat hayat? Yang kita sebut tadi lah. Perbuatan angkat tangan masa takbir tu. Itu tu sunat hayat. Baca doa iftitah, sunat hayat. Nah, baca tasbih dalam rokok, dalam sujud, sunat hayat. Baca surah, sunat hayat. Satu lagi disebut sebagai sunat ab'ad. Sunat ab'ad, kalau sekiranya kita tinggalkan,
perlu diganti dengan sujud sahwi. Yang kata perlu ganti itu bukanlah wajib ganti, tak. Kalau tak baca, apa dia sunat ab'ad, tahiyat awal dengan doa kunut. Maknanya kalau tak baca tahiyat awal, diganti dengan sujud sahwi. Kalau dia tak baca tahiyat awal, kemudian sujud sahwi pun tak, semayang sah tak? Sah. Benda sunat kalau kita tinggal, dia tidaklah membatalkan sembahyang. Dia cuma mencacatkan sembahyang itulah, tapi dia taklah sampai batal sembahyang. Ni kadang-kadang tanya ustaz, kalau kita sembahyang tak baca tahiyat awal sah? Kita kata sah. Tanya lagi ustaz, kalau sembahyang saya tak baca doa kunut sah? Sah, doa kunut tu sunat. Tanya lagi ustaz, kalau saya sembahyang tak baca doa iftitah? Tak larat nak abang. Kan? Benda sunat kalau kita tinggal, taklah membatalkan sembahyang. Cuma kalau boleh buat. Kalau boleh buat. Tambah kalau kita sembahyang sunat tu, doa iftitah tak baca dah, betul tak? Baca Fatihah. Surah apa pun tak baca dah. Padahal walaupun sembahyang sunat, buat bagi eloklah baca juga doa iftitah. Doa iftitah ni disunatkan kita baca pada semua jenis sembahyang. Semua jenis sembahyang, baik sembahyang wajib ataupun sembahyang sunat, sunat juga baca doa iftitah. Kecuali ada dua sembahyang yang tak sunat baca doa iftitah. Yang pertama sembahyang mayat. Sembahyang mayat orang tak baca doa iftitah. Takbir yang pertama tu Allahu Akbar, terus baca Fatihah. Jangan pula takbir yang pertama Allahu Akbar kabirah. Hoi, malu korang. Sembahyang mayat orang tak baca doa iftitah. Yang kedua, sembahyang yang tak perlu baca doa iftitah, sembahyang orang yang masbuk. Dia main lewat, dia main lambat, imam dah baca surah dah. Jadi masuk dalam sembahyang, terus baca Fatihah. Itu. Takat mana dan baca. Imam rokok, terus rokok kali dengan imam. Dengan syarat jangan baca doa iftitah. Sebab hang tu masbuk. Kalau makmum masbuk, tak perlu baca doa iftitah. Lain daripada dua yang kita sebutkan tadi, sunat baca doa iftitah. Cuma kalau tak baca doa iftitah, tak perlulah ganti dengan sujud sahwi. Ni asal sunat yang ditinggalkan ganti dengan sujud. Bukan semua sunat, bukan semua yang ditinggalkan tu boleh ganti dengan sujud sahwi tak. Sujud sahwi ni, kalau sekiranya kita tertinggal sunat ab'ad, itu. Dia panjanglah sujud sahwi tu. Ataupun kita syak rakaat 3 ke 4. Biasa kan 3 atau 4. Semayang zuhur 3 ke 4. Yang tu biasa tuan-tuan. Yang luar biasa 7 ke 8. Yang tu luar biasa. Mana ada semayang sampai 8 rakaat. Merepek apa? Kan 3 4 tu biasa. Jadi nak buat macam mana? Ambil yang 3 dan yakinkan bahawa baru 3 rakaat. Kemudian tambah lagi 1 rakaat. Dan sunat sujud sahwi. Itu. Ada orang 3 4 kira sujud sahwi lah. Itu salah. Bukan macam tu. Benda rukun ni tak boleh ganti dengan sunat. Sujud sahwi tu sunat. Kalau kita was-was rakaat tu melibatkan rukun sembahyang. Jadi kena yakinkan yang kurang dan tambah lagi 1 rakaat. Lepas tu sebelum bagi salam baru sunat sujud sahwi. Baru betul. Ni tak 3 4 tak apalah. Kira sujud sahwi lah. Mana boleh. Baik. Jadi tu yang kata sunat dalam sembahyang, sunat hayat dan sunat ab'ad. Habis tu yang kata mu'akkad, ghairu mu'akkad, yang tu adalah jenis sembahyang sunat. Contoh, lepas azan maghrib tadi, kita sembahyang sunat. Jadi sembahyang sunat sebelum sembahyang fardu maghrib tu, dihukumkan sebagai sunat ghairu mu'akkad. Lepas sembahyang maghrib, kita sembahyang lagi sunat selepas maghrib. Sembahyang sunat lepas maghrib itu sembahyang sunat mu'akkad. Jadi mu'akkad, ghairu mu'akkad tu jenis sembahyang tu.
Adapun ab'ad dengan hayat sunat dalam sembahyang. Jadi tuan-tuan jangan celaru pula. Ada satu tempat jemaah tanya, ustaz, apa hukum, macam saya kata tadi ya. Saya sembahyang tak baca tahiyat awal, sah tak sembahyang? Saya kata sah. Tak sempat saya nak jawab habis, ada jemaah lain tolong jawab. Dia kata tahiyat awal tu sunat muakkad. Kata betul ke sunat muakkad? Tahiyat awal kan sunat muakkad. Tahiyat awal tu sunat ab'ad. Dia celaru antara muakkad dengan ab'ad tu. Jadi kita nak tegaskan bahawa hayat ab'ad adalah sunat dalam sembahyang. Muakkad, ghairu muakkad, jenis sembahyang itu sendiri. Itu. Baik. Jadi nak sembahyang ni kena tahu cara nak sembahyang. Yang mana fardu, yang mana sunat. Itu. Bahkan jika ia i'tiqadkan sekaliannya itu fardu atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat dan tiada dibezakan. Tiada dibezakan padahal ia orang awam dan tiada diqasadkan sunat yang fardunya. Maksudnya apa? Jangan dia i'tiqad yang fardu tu sunat. Jangan i'tiqad macam tu. Sahlah sembahyang dia. Baik, bagi orang awam, apa makna orang? Orang kebanyakan. Kita orang mengaji. Alhamdulillah Allah pilih kita di kalangan orang yang duduk dengar kuliah. Ada orang tuan-tuan sekalian, dia mai sembahyang maghrib. Dia mai sembahyang maghrib dia mai. Lepas tu balik. Satgi dekat nak isyak dia mai pula. Panggil pilah ustaz mana pun, ustaz selebriti ke, ustaz tak selebriti ke, itulah perangai dia. Mayang jemaah bagus lah. Mayang maghrib. Satgi lepas tu balik. Satgi dekat dengan isyak mai pula. Jadi apa salahnya antara maghrib dengan isyak ni? Bukan lama mana pun kita duduk dengar kuliah. Tak tahulah kot dia sibuk ada kerja ke apa. Tak tahulah kan. Baik. Jadi kita ni jenis orang mengaji. Adapun orang awam, orang kebanyakan ni, kalau dia i'tiqad sembahyang, dalam sembahyang ni semuanya fardu, maka sembahyang dia sah. Bila dia i'tiqad semua hak dalam sembahyang tu fardu, nescaya dia akan buat semua. Kita tanya dia, baca doa iftitah tu wajib ke sunat? Dia kata wajib. Tahiyat awal pun wajib. Doa kunut pun wajib. Dia i'tiqad macam tu. Dia beranggapan macam tu. Bila dia beranggapan macam tu, dia akan pastikan semua benda tu dia buat. Tapi kalau dia i'tiqad, dia beranggapan yang fardu tu sunat. Kita kata baca Fatihah dan sembahyang ni wajib ke sunat? Dia kata sunat Yang ni tak sah sembahyang dia. Jadi lebih baik orang awam itu beranggapan dalam sembahyang tu semuanya wajib. Kalau dia beranggapan macam tu, sudah pasti semua tu dia akan buat. Tapi kalau dia i'tiqad yang fardu tu sunat, maka tak sah sembahyang dia. Sebab tu dia kata, jangan i'tiqad yang fardu tu sunat. Baru sah sembahyang. Dan kelima, syarat sah sembahyang yang kelima, suci ia daripada hadas besar dan hadas kecil. Ya. Boleh. Macam mana? Kita ikut imam je, baik. Bagi orang yang sembahyang mengikut imam, adakah wajib dia tengok pergerakan imam? Baik. Syarat nak ikut imam ada dua. Yang pertama, dia kena mendengar imam tu. Maknanya dia dengarlah imam tu rukuk, makna takbir tu. Allahu Akbar. Sami Allah memang kan dia dengar. Yang kedua, dia kena melihat imam. Sebab tu kita nasihatkan orang perempuan, jangan tutup rapat terus salindor ni. Bimbang apabila mic tu jatuh ataupun mic tu tak berfungsi. Jadi dia dah tak dengar dah. Bila tak dengar, dia mengharapkan melihat. Paling tidak pun buka sedikit.
Sekurang-kurangnya seorang jemaah wanita yang duduk dekat tepi pintu tu nampak, walaupun tak nampak pergerakan imam, dia nampak pergerakan jemaah lelaki yang mengikut imam tu. Jadi orang perempuan yang lain, hak duduk belakang-belakang tu berpandukan kepada orang perempuan yang duduk dekat tepi pintu, hak nampak jemaah lelaki tu lah. Itu. Itu setengah pendapat. Ada setengah pendapat kata memadai dengan kita mendengar sahaja. Tak tengok, tak apa. Asalkan kita dengar apa yang imam sebut tu, Allahu Akbar, Sami Allah, makna kita dengar tu, makna kita tahulah pergerakan imam, yang tu dah memadai dah. Tapi langkah berhati-hati. Sebab mic ni tak semestinya, takut tak berfungsi kan, kita kata kan. Takut kita kata mic jatuh, mic ni mungkinlah tak jatuh kan, mic hak gantung tu kan. Jadi langkah berhati-hati, biarlah melihat dan mendengar. Itu. Boleh. Okey. Kalau kita mendengar saja. Okey, baik. Pengalaman saya. Ya. Tadi lah buka ni. Ya. Sembahyang subuh saya pernah beritahu dengan imam itu. Imam masa tu baca surah Iqra. Surah Iqra. Okey, baik. Ya. Imam tak beritahu bahawa dia akan buat sujud sahwi. Sujud tilawah kot. Surah tilawah. Okey, baik. Sujud tilawah. Ya. Sujud surah tilawah, dia tak beritahu. Al-Biyah Iqra. Jadi dia kata Allahu Akbar. Allahu Akbar tu pun pendek saja. Kita tak nampak, kita tidak di matang. Kita tidak di dataran, di depan Kaabah. Ya. Itu di dalam bangunan. Jadi semua orang Arab pun saya tengok semua sujud. Rukuk. Okey. Ada seorang yang sujud. Okey, baik. Ya. Allah Sami Allah liman hamidah. Imam terus baca ayat satu lagi. Inna a'tayna al-kautsar. Tu semayang apa? Subuh ke? Mereka sujud. Sujud. Sujud sebab baca surah Iqra. Okey, baik. Bagaimana soalan kami yang semua ni yang sujud tapi rukuk bersama tak mengamalkan, kita tak nampak dengan suara dia. Ya. Apa yang terjadi dengan soalan itu? Tu semayang apa, Haji? Semayang apa? Maghrib, Isyak, subuh? Subuh. Di sini ada dua situasi dah. Situasi yang pertama, boleh tak boleh imam baca surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dia nak menggantikan surah pagi Jumaat ke apa? Bukan. Dia bukan pagi Jumaat ke apa? Bukan pagi Jumaat lah. Makna hari biasa lah. Hari Minggu. Baik. Dia saya jawab satu-satu lah. Berkenaan sebab tu saya kata tadi, perlunya kita melihat dan mendengar. Melihat pergerakan imam ataupun melihat jemaah yang mengikut imam. Atau kita duduk jauh dekat dataran. Kita bukan duduk depan imam kan. Jadi kita tengok pergerakan sebahagian daripada imam hak duduk dalam Masjidil Haram kan. Jadi bila dalam keadaan macam tu, kalau kita rukuk, imam Allahu Akbar tu sujud lah, kita rukuk. Bila kita rukuk tu, kita sedar tak kata imam tu sujud? Tak sedar. Jadi kalau macam keadaan macam tu, kita niat mufaraqah lah. Niat mufaraqah maknanya kita bercerai daripada imam, kita tak ikut imam dah, kita semayang sendiri kita. Kalau masa kita rukuk tu, kita sedar bahawa imam sujud, bukan rukuk, maka kita boleh tunggu imam dalam rukuk. Mungkin agak lama juga dia kan nak rukuk, nak tunggu imam dalam rukuk kan. Jadi semayang tasbih pula lama sangat. Jadi senang cerita, kalau kita tahu imam sujud masa kita rukuk, kita niat mufaraqah. Mufaraqah itu lebih baik lah. Dia kaedah dia, kalau kita mendahului imam dengan satu rakaat ataupun kita ketinggalan dengan imam satu rakaat,
itu tidaklah membatalkan sembahyang. Dia jangan lebih daripada bukan satu rakaat, kita ketinggalan satu rukun dengan imam ataupun kita mendahului imam satu rukun, dia tidaklah membatalkan sembahyang. Contoh yang lain, kalau imam duduk rakaat ketiga tahiyat akhir dalam sembahyang isyak dan kita sedar itu bukan tempat duduknya, patutnya sembahyang isyak 4 rakaat, rakaat ketiga imam dah duduk tahiyat akhir, jadi kita jangan pula pergi duduk tahiyat akhir, kita terus berdiri rakaat keempat. Maknanya kita dah mendahului imam dengan satu rukun. Yang tu tidaklah membatalkan sembahyang. Dari segi imam pula, contoh pagi Jumaat lah, biasanya orang sujud tilawah ni pagi Jumaat, dia tak hafal surah sajadah, dia nak ganti dengan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ulama kata tak boleh. Tak boleh. Ataupun dia baca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq memang niat nak sujud tilawah. Yang tu tak boleh, melainkan kalau dia ni hafiz. Dia hafiz, dia memang susun bacaan ni dah. Kebetulan pagi itu memang kena pada surah Iqra'. Yang tu boleh untuk dia melakukan sujud tilawah. Tapi kalau saja-saja dia memilih untuk baca surat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq untuk dia nak sujud tilawah, yang ni sebahagian ulama kata dilarang lah, sebab takut kecelaruan di kalangan jemaah macam berlaku tadi tu. Dah jadi semayang nak gerhana pula kan, dua kali. Baik. Ya. Imam tu kita tegaklah subhanallah. Kita tengok imam subhanallah, suruh imam tu bangkitlah. Kan? Kalau imam tak nak bangun, kita mufaraqah. Itu. Baik. Berkenaan dengan tanya soalan tadi, sambung tadi, rukuk sampai 2 kali ni. Jangan lebih daripada 2 rukun. Maknanya kita, imam sujud, kita rukuk 1 rukun dah. Kan? Kemudian imam berdiri baca Fatihah. Makna kita pun ikut imam, tunggu imam dalam berdiri tu kan. Maknanya lebih kata bertidak 2 rukun, tak lebih dah kan. Maknanya kita hanya baru 1 rukun. Makna kita imam berdiri baca surah lah, sambung baca surah, kita pun berdiri. Yang tu boleh lah, mayang ni sah. Rukuk sekali. Ya. Dia celaru habis. Sebab tu saya kata tadi, biarlah kita niat mufaraqah. Mufaraqah. Dia salah imam tu juga. Dia kata imam Masjidil Haram tu. Dalam bahasa Arab kita mungkin ada sujud tilawah tu, bahasa Arab tak apalah, orang Arab pun tahu, faham lah. Ya. Betul kan? Sebab tu dia jadi fitnah lah, bila imam baca Iqra' tu memang niat nak sujud tilawah, dia jadi fitnah lah. Dia jadi celaru habis jemaah belakang tu. Kan? Macam tu aja kata kan, hanya seorang saja yang pergi sujud sekali dengan imam kan. Yang lain semua rukuk kan. Kalau jadi macam tu, kita mufaraqah itu lebih selamat lah, untuk nak menghilangkan rasa was-was. Mufaraqah lah. Wallahu a'lam. Okey. Ya. Wasjud waqtarib. Yang dia habis, maknanya dia bangun tu dia akan baca surah yang lain lah.
Okey, kalau kita baca Iqra, kita tak sujud tilawah, kita rokok. Macam tu maksud tu Haji. Itu yang sebaiknya. Lebih-lebih lagi kalau kita imam. Melainkan saya katakan tadi, kalau dia ni hafiz, dia memang susun bacaan dia daripada Al-Baqarah sampai An-Nas. Kebetulan pagi itu kena pada surah Iqra. Yang tu boleh untuk dia sujud tilawah. Tapi kalau dia tebuk-tebuk, pagi tu dia memilih nak baca Iqra dan nak sujud tilawah, itu tak boleh. Kalau dia nak buat macam tu, dia kena maklumkan pada jemaah supaya jemaah tahu. Kalau tidak, jadi fitnah je jadi. Tegak tu clear? Clear. Okey. Alhamdulillah. Okey. Muslimat ada yang tanya? Tak ada. Baik, kita sambung kitab kita. Dan kelima, suci ia daripada hadas besar dan hadas kecil. Syarat sah sembahyang yang kelima adalah suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Hadas ni apa dia? Dia tak macam najis. Hadas ni dia kotoran maknawi. Tu hadas. Agama mengajar kita bila kita dalam keadaan tak berwuduk. Maknanya kita dalam keadaan hadas kecil. Kalau kita dalam keadaan berjunub, apa makna junub? Disebabkan dua perkara. Yang pertama, keluar mani. Yang kedua, bersetubuh. Itu junub. Berjunub tu yang tu. Keluar mani ataupun bersetubuh. Bersetubuh tak semestinya keluar mani, betul tak? Maknanya salah satu tu menunjukkan seseorang itu dalam keadaan berjunub. Itu. Jadi bila kata berjunub, dia dalam keadaan hadas besar. Kotoran maknawi. Dulu masa mengajar di Kafar, kita tanya budak-budak sekolah, bagi satu contoh hadas besar, apa dia? Dia kata buang air besar. Buang air besar bukan hadas besar. Buang air besar, beraklah kan. Walaupun bunyi buang air besar, dia termasuk dalam hadas kecil. Misalnya budak-budak kan. Baik. Jadi kena suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maka jika kedatangan hadas di tengah sembahyang, batallah sembahyangnya. Contoh di tengah sembahyang, orang perempuan tengah sembahyang tiba-tiba keluar period, keluar darah haid. Dia kena berhentikan sembahyang dia serta-merta. Begitu juga kita hak lelaki ni tengah sembahyang, kita tak keluarlah period kan. Kita terkentut. Kalau terkentut, kena hentikan sembahyang serta-merta. Itu. Jangan berlakon sembahyang. Dia kata aku terkentut ni. Kalau aku berhenti ni, orang tahu kata aku kentut. Biar aku berlakon sembahyang. Berlakon sembahyang hukum dia haram. Kita duduk tengok drama-drama TV. Walaupun sekadar duduk tahiyat akhir dan bagi salam. Duduk tahiyat akhir bagi salam tu adalah melibatkan rukun. Haram juga perbuatan. Apatah lagi kalau melakukan sujud apa semua dalam keadaan berlakon sembahyang, haram. Bukan tak boleh sembahyang, boleh sembahyang. Contoh, pengarah nak shoot, nak ambil gambar tengah sembahyang. Tak apa, bagi tahu dekat pengarah, saya nak sembahyang sunat 2 rakaat, sembahyang sungguh. Sembahyang sungguh. Lepas tu dia nak ambil shoot tang mana, dia nak cut tang mana, itu terpulang pada dia. Janji kita ni bukan berlakon sembahyang, kita sembahyang sungguh. Tu boleh. Jangan berlakon sembahyang, jangan buat-buat sembahyang. Sembahyang ni ibadat kita dengan Allah, menghadap Allah, bukan boleh buat berlakon main. Itu. Jadi kalau kita tengah sembahyang terkentut, berhenti sembahyang. Kalau boleh keluar daripada saf, keluar daripada saf. Tambah kita duduk dalam penjarakan ni kan boleh keluar. Tak ada masalah, keluar. Dia kata lalu depan orang. Yang tak boleh lalu tu, lalu kawasan sujud dia. Kawasan sujud tu kita cross. Yang tu yang tak boleh. Adapun depan sikit tu boleh dah. Tak ada masalah. Kira kalau duduk dalam penjarakan tu, kita boleh keluar macam tu je daripada saf.
Yang tak boleh tu kalau sekiranya duduk sah rapat-rapat. Kita dah terkentut. Nak keluar, tak boleh keluar. Kita duduk tempat kita lah. Duduk tengok orang semayang. Kita tak semayang sebab kita terkentut kan. Batas kan. Ataupun kalau nak keluar, kaedah ulama' dulu dia buat isyarat. Tutup muka lah apa semua kan. Abang kata nak suruh bagi laluan lah. Tapi orang semayang dia tak faham. Kalau tak faham, kita habaq dekat dia. Tepi sikit, tumpang lalu aku nak keluar. Boleh tak? Boleh lah. Sebab kita dah batal. Kita dah batal, kita boleh bercakap. Kita habaq kata tepi sikit aku nak lalu. Jangan pula yang tengah semayang. Silakan. Yang tu batal lah semayang. Hang tengah semayang, hang mana boleh bercakap. Kan? Tak habis sikit. Habis. Kalau kita duduk dalam sah rapat-rapat, kita boleh gerak. Enjak sikit bagi ruang. Yang kanan enjak ke kiri, yang kiri enjak ke kanan. Bagi ruang untuk orang keluar daripada saf. Bergerak dalam semayang ni tak batal. Ni kadang-kadang sampai tak nak bergerak langsung. Lantak hang lah siapa suruh batal. Kan? Bergeraklah sikit kawan nak keluar. Boleh. Cuma janganlah pergerakan tu 3 kali berturut-turut. Tengah semayang bunyi handphone. Boleh matikan handphone. Asalkan janganlah pergerakan tu 3 kali berturut-turut. Itu. Dah. Apa tu lagi? Macam mana? Bau kentut. Kalau macam tu tahan je lah. Ni pakai mah tak ada masalah. Saya kata kentut bila kita. Ya. Malam ni soalan pelik-pelik kau. Dia selagi mana tidak melibatkan kemudaratan nyawa apa semua, kita kena teruskan semayang. Bila kita semayang fardu ni, kita tak boleh saja-saja kita batalkan semayang. Tak boleh. Hukum dia haram. Tak boleh. Kita dah semayang fardu. Kemudian kita nak berhenti semayang fardu, tak boleh. Kecuali kalau semayang sunat. Semayang sunat tak apa. Kita tengah semayang sunat. Baru rakaat pertama. Kan? Tiba-tiba bila qamat. Berhenti. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kan? Walaupun tengah rukuk ke, tengah sujud ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun, pergi duduk dalam saf. Nak semayang fardu. Jadi semayang sunat boleh berhenti. Bukan kata semayang sunat. Benda sunat apa pun boleh berhenti sekerat jalan. Kita puasa sunat. Pagi tu kita puasa sunat. Sampai tengah hari, kawan ajak makan. Jom aku belanja hang makan. Kita kata cantik kita pun kalah rajin sangat nak puasa kan. Duk tunggu orang nak ajak makan kan. Jadi kita boleh batalkan puasa sunat kita tu. Ataupun kita puasa sunat pagi, tetamu datang rumah kita. Kita boleh buka puasa sunat kita, raikan tetamu yang datang rumah kita makan sekali dengan dia. Itu. Kadang-kadang anak-anak balik hujung minggu tak? Anak-anak duk balik hujung minggu sekali-sekala tu. Kadang-kadang dia nak masak makan, nak makan sekali dengan mak dia, sekali dengan ayah dia. Kadang-kadang mak ayah tak reti dia. Dia kata ke anak dia, hampa makanlah. Ayah puasa hari ni, puasa sunat. Ni ayah yang tak meraikan anak. Kan? Dia habaq kat dia anak dia, hampa makanlah. Mak hari ni puasa sunat. Padahal anak tu bersungguh-sungguh masak nak makan sekali dengan mak dia ni. Jadi kita kalau ke puasa sunat, kita boleh berhenti puasa sunat kita, makan sekali, meraikan. Yang tu lagi besar pahala. Jadi apa juga benda sunat pun kita boleh buat separuh jalan. Kecuali haji dan umrah sunat. Maksudnya haji dan umrah kali kedua lah kan. Kali pertama tu wajib. Haji dan umrah walaupun sunat, kita kena buat sampai tahallul. Lagi mana tak tahallul tak boleh. Kita berada dalam ihram. Jangan pula kita buat umrah sunat, tengah duk tawaf pun semua, setengah duk sa'i, malahan nak batal lah. Mana boleh macam tu. Hang kena selesaikan sa'i, tahallul gunting. Baru boleh. Lain daripada tu, boleh buat separuh jalan. Adapun sembahyang wajib, kita tak boleh saja-saja nak batalkan. Tak boleh. Tak boleh.
Melainkan kalau melibatkan nyawa, kemudaratan, tu tak apa. Nah, tengah semayang anak nak jatuh ataupun anak panjat nak terjun nak jatuh, tak apa, kita berhenti semayang selamatkan anak kita. Nah, tu tak apa. Sebab melibatkan keselamatan apa semua. Ya. Baik. Bagaimana kita tengah semayang nak tukar anak? Jawapan dia boleh. Asalkan sebelum kita semayang tu, kita dah tukar siap-siap pampers anak kita. Pastikan baju seluar dia tak najis. Pampers pun dah tukar salin baru. Boleh kita semayang dalam keadaan dukung anak kita. Boleh. Nah. Benda ni jarang kita dengar. Tapi benda tu boleh. Nah. Ya. Cuma pergerakan tu kena jagalah. Jangan 3 kali berturut-turut. Nah, boleh. Tengah semayang ambil dukung anak kan. Selagi nak rokok, rokok kena letak dulu lah kan. Ya. Ya. Pendapat yang sahih mengatakan kena bagi salam. Walaupun boleh juga ada pendapat kata dah kita curih keluar macam tu, boleh tapi tak beradab lah. Maknanya pemutus semayang dengan bagi salam. Nah, itu. Wallahu a'lam. Nah. Bahkan makruh kalau kita semayang sunat bila dekat-dekat nak qomat. Jangan kata tengah qomat. Setengah surah masjid dia ada waktu qomat tu tak? Kita masuk-masuk tengok lagi 1 minit. 1 minit ni tak sempat lah semayang sunat ni. Nah, kalau kita semayang juga sunat jadi makruh. Bukan jadi sunat lagi lah. Jadi makruh. Nah. Okey. Azan lah. Masuk isyak. SOP ya. Ya. Kalau kita jadi imam. Ya. Kalau batal, berhenti. Kalau kita sujud kita batal. Ya. Baik. Kalau imam batal masa sujud, imam bangun pusing belakang, minta siapa-siapa yang duduk belakang imam ganti. Habaq lah. Seorang Pak Abu, seorang Pak Ma'eh. Pak Ma'eh gantikan saya. Jadi Pak Ma'eh nak ganti macam mana? Nak kena merangkak masa sujud ke? Tak payah. Andai kata yang duduk di belakang imam, saya tak tahu sejadah kita susun macam mana. Kanan kiri ke di belakang imam ada sejadah? Tak? Ada. Okey. Yang duduk belakang imam tu jangan tumit kaki dia ke belakang daripada jemaah yang lain. Sebab tu yang nak duduk belakang imam sama ada tumit kaki dia sama dengan jemaah kanan dan kiri dia ataupun tumit kaki dia ke depan sikit. Jadi kalau imam batal, secara automatik dia hak duduk belakang imam, dia jadi imam. Dia terus bagi komen lah, bagi arahan. Tengah sujud tu, imam bagi tahu, imam boleh bercakap lah, imam dah batal kan, imam cakap kamu ganti semayang. Maka terus Allahu Akbar. Sujud pula kali kedua, Allahu Akbar. Habis tu masa bila nak ke depan, masa berdiri baru berlangkah ke depan. Masa berdiri. Nah, bukan masa sujud pergi merangkak tak. Nah, jangan pula tahiyat akhir tu nak mengesok ke depan, tak payah. Asalkan kita ni yang duduk belakang imam, jangan tumit kaki kita ke belakang daripada jemaah yang lain. Membolehkan kita nak jadi imam ni, nak ganti imam ni. Itu syarat dia. Ada setengah surah masjid, dia susun sejadah kanan kiri. Kalau jadi macam tu, imam boleh pilih. Nak pilih kanan ke kiri untuk ganti dia. Nah, tapi kalau yang duduk belakang imam, automatik yang duduk belakang imam tu akan menggantikan imam bila imam batal. Itu. Nah, clear? Okey. Selesai masalah. Dia ada soalan? Ya. Jemaah perempuan duduk belakang. Okey, maknanya kita imam lelaki, belakang kita jemaah wanita. Okay. Kalau imam lelaki batal, wanita dia tak perlu ke depan, dia hanya depan sikit daripada wanita yang lain. Orang perempuan dia duduk satu saf. Imam bagi wanita dia hanya ke depan sikit je. Dia tak macam kita ke depan terus. Boleh nampak gambaran situasi tu. Itu keadaannya lah.
Dia tak perlulah sampai ke depan 3 hasta ke tempat imam tu. Memadai dia ke depan sedikit sahaja. Untuk dia menjadi imam bagi jemaah wanita yang lain. Itu Wallahualam. Okey, ada lagi soalan? Jadi, kesimpulan daripada apa yang kita bicarakan malam ni, syarat sah sembahyang yang keempat, kena tahu cara nak sembahyang dan dibezakan mana yang wajib dalam sembahyang, mana yang sunat. Dan syarat sah sembahyang yang kelima, kita nyatakan tadi, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Nak sembahyang tu kena suci daripada hadas. Cuma saya tertarik sikitlah sebagai akhirnya. Baru ni kuliah subuh ada seorang jemaah tanya. Dia tanya saya berkenaan dengan dia ni dalam keadaan berhadas besar. Dia kata, malam tadi ustaz, saya jimak dengan isteri saya. Okey. Lepas tu sembahyang subuh, mandilah, mandi wajib semua, sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, nak lagi jimak. Okey. Saya kata boleh tahan juga. Okey. Kemudian dah jimak lepas subuh tu, nak ulang lagi. Dia kata perlu nak kena mandi wajib ke? Saya kata tak perlu. Walaupun nak ulang berapa kali pun tak perlu nak mandi wajib. Cuma disunatkan kita berwuduk. Kan? Sunat kira memang tak berwuduk dah lah kan. Sunat sahaja kan. Masa bila nak kena mandi wajib? Saya kata nak sembahyang zuhur saat ni baru mandi wajib. Dia yang menyebabkan tak sah sembahyang ni bila kita dalam keadaan berhadas besar. Tak semestinya lepas kita jimak dengan isteri nak kena terus mandi tak. Tak semestinya. Zuhur lambat lagi. Kan? Jadi masa nak sembahyang zuhur, mandi wajib. Sebab tak sah sembahyang kalau sekiranya dalam keadaan berhadas. Tak kiralah hadas kecil ada besar. Itulah wallahualam. Okey, dekat tu dulu. Minta maaf jika ada kasar bahasa, kita tanggung atas tasbih kafarah dan surah An-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma ja'alna alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahmah. Wassallallahu wassalamu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih di atas perhatian dan pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi